Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa tu? Ya? 20. Kita masuk kepada hadis yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ilmu agama beransur-ansur hilang. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yakbidul ilma intiza'a yantazi'uhu minan nas walakin yakbidul ilma biqabdil ulama' hatta iza lam yatruk alima ittakhazan nasu ru'usa juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata ia, aku dengar Rasulullah SAW bersabda bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut, yakni menghilangkan akan ilmu itu sekaligus dari dada manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka sesat dan menyesatkan orang yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kali ini hadis membicarakan tentang akhir zaman, setengah daripada tanda dekat berlaku kiamat, iaitu diangkatkan ilmu agama daripada manusia. Disebut di dalam hadis tadi, bukanlah Allah Ta'ala hilangkan kitab-kitab, bukan Allah Ta'ala bakar je kitab-kitab agama, tetapi dengan cara dimatikan orang alim. Bila mati orang alim, maka mati bersama-samanya adalah ilmu agama yang ada di dalam dada dia. Kerana seorang yang alim, dia akan membawa ilmunya itu sampai ke padang mahsyar nanti. Bersalahan kalau orang yang kaya harta, dia tak bawa harta dia. Kaya harta berjuta-juta, bila mati semua kena tinggal, dia tak boleh bawa. Kalau cincin besi pun kena cabut daripada mayat bila nak mandi. Tetapi bila tok guru mati, mati dengan ilmunya sekali. Dia tak tinggal. Kita selok bawah gerai, tengok tak ada bersutir, ilmu tak ada. Dalam kain kapang budak jumpa, duduk dalam dada dia, dak luruh sikit. Ada tok guru yang sempat mengajar sebahagian besar daripada ilmunya, maka ilmunya diambil oleh murid. Ada yang sedikit sahaja sempat diambil ilmunya, maka banyaklah yang pergi bersama-sama dengan guru tersebut ke alam baqa. Itu maksudnya. Dan biasanya daripada dulu sampai sekarang, bertapih-tapih guru memberi kepada murid, murid memberi kepada muridnya pula. Maka daripada banyak memanglah menjadi semakin sedikit. Kerana ulama-ulama yang telah mati saja ratusan ribu dah. Ratusan dah ribu hak mati. Maka memang kita kebiasaannya, kalau kita mengaji dengan seorang ulama, kita tak sempat mengaji semua ilmu yang ada dalam dada dia. Tak dang. Tak dang. Kadang-kadang 2 tahun je. Puas dah. Duk nadah kitab 2 tahun tu, berhenti dah. Tak. Kalau 5 tahun pun, dah habis juga. Guru dia mengajar sama, yang bertukar anak murid.
Guru tak ada. Orang ni lah tak ngajar dalam ni. Jual ayam pula. Jarang berlaku gitu. Kalau murid lah. Nampak tak belajar dah, tak kitab dah ni pasal nikah dah. Duk main lagu tu. Ada pun guru dia kira ngajar semua. Kalau kita nak ambil orang dalam dada dia tak dang. Kita tengok dia mengaji lama ni 15 tahun. Gini dah saya nak minta ngaji lepas subuh 3 butir, pukul 10 3 butir, lepas zuhur 3 butir kitab, lepas asar 2 butir, lepas maghrib 1 butir, lepas isyak 3 butir pula. Dah habis. Tak habis. Sama ada mati guru ataupun lelah anak murid. Baca tak habis semua. Nampak? Tak habis. Itu menunjukkan ilmu semakin hilang. Cuma semakin berkembang. Sebenarnya semakin hilang. Tapi sekarang ini ilmunya nampak semakin luas, semakin berkembang. Itu beza. Berkembang lain. Semakin sedikit lain. Sedikit ni tidak dah ramai orang alim sekarang yang alim macam dulu. Dulu bukan kata orang alim tu imam. Nampak reti ilmu fiqh. Tu imam reti ilmu fiqh. Tu bila boleh bagi saka. Tu zaman dulu. Dulu bila tu zaman Tok Kenali baru lagi. Pandai dah. Hebat dah Tok Bilal. Bukan Tok Guru lagi. Dia ni Tok Bilal masa rerak dah cuci. Tak belajar hukum. Tok Imam tak faham masalah tayamum. Tok Imam dah. Nak berhenti saya 600. Dia Tok Imam dia kira boleh Fatihah sudah. Boleh Fatihah apa surah sejadah. Tak apa. Tak reti hukum fiqh. Bab-bab semayang. Tok Imam kata, siapa yang naik, kalau kita naik 5 rakaat, kena ikutlah kita. Tok Imam kata. Nampak? Pasal imam ni kena ikut. Makmum pun ikutlah. So imam 5 rakaat, makmum pun 5 rakaat. Batal habis. Kerana Tok Imam pun tak faham. Itu baru fiqh masalah rakaat semayang. Jadi dimatikan dengan Allah Ta'ala matikan ulama-ulama, hak tinggal manusia-manusia yang bukan ulama. Jadi orang tak tanya lagi pada ulama. Orang tanya pada orang jahil. Bila tanya orang jahil suka sangat orang tanya dia. Waktu bik fatwa lalu. Orang jahil. Macam sekarang lah orang tanya hukum di kedai kopi. Mu ambil tuan, ni kata haram-haram ni. Orang duk cakap kedai. Orang duk cakap kedai. Tak ada seorang tasahih pun. Dia boleh ambil. Kitab ulama dia tasahih dulu. Nak persah dulu. Kita ambil kedai. Lepas tu dah gua ni, dah betul pula. Kawan aku royak. Dah kawanmu ni ngajar tuan ni. Tak ngajar jual skrin je. La ilaha illallah. Jadi pelik-pelik lah ni. Hukum hakam daripada orang yang bukan ahli dia. Hak canggih ya. Tanya pada orang yang tak ada kena-mengena tu. Hak tak semayang ditanya hukum. Dia interview dalam TV3, dia tanya orang tepi-tepi jalan, depan-depan apa benda ni komplek beli belah. Bagaimana pandangan saudara tentang hukum hudud yang akan dijalankan di negara kita. Saudara tu seluar pendek. Kan jawab. Mayang pun tak. Ini masalah. Jadi dia pun jawablah. Bagi saya tidak relevan lah pada tempat negara yang mempunyai masyarakat majmuk ni. Kepala otak. Tidak relevan. Mu tak boleh jawab. Nampak? Sebab apa? Sebab dia sengaja mencari fitnah. Pergi tanya orang jahil. Pergi tanya orang jahil. Apa pergi tanya orang jahil? Tak. Kita sakit. Nampak? Pergi hospital lah. Sakit pergi hospital. Dia pergi kat TMB. Pakcik tunggu dia pakcik nak berubat demam. Sini bukan berubat demam, sini meta demam boleh. Tak kena pada tepat dia. Allahu Rabbi. Kita lihat keterangan kata pengarang kitab ini. Sekarang ini alim ulama sudah berkurang. Memang kurang lah. Satu kampung belum tentu ada seorang alim. Kena molek 5 utir kapung, 10 utir kapung tak ada orang alim. Tak jumpa. Orang alim lah. Satu demi satu pergi meninggalkan kita. Kalau peribahasa Melayu mengatakan patah tumbuh hilang berganti, peribahasa ini tidak tepat berlaku kepada alim ulama. Mereka patah payah tumbuh dan hilang payah berganti.
Orang Melayu dia buat peribahasa, patah tumbuh hilang berganti. Maknanya ada ganti. Ini tidak tepat kata pengarang kalau digunakan dengan hilangnya ulama-ulama. Kerana walaupun ada ganti, tidak macam tok guru dia. Seorang ulama mengajar ribu murid, duduk menadah, duduk mengaji berpuluh-tahun. Bila mati ulama tersebut, maka penggantinya memang ada, tetapi tak sama dengan yang pergi. Dan semakin kurang semakin rendah, semakin kurang semakin sedikit. Ini setengah daripada tanda dekatnya berlaku kiamat. Dalam suatu hadis berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia tanya, atadri ma yahdimul Islam? Adakah kamu tahu apakah yang meruntuhkan agama Islam? Yang membinasakan Islam apa benda? Maka jawabnya, yahdimuhu zillatul alim wa jidalul munafiqin wa hukmul a'immatil mudillin. Maka jadi binasa agama Islam dengan sebab tergelincirnya orang yang alim. Orang alim tergelincir, orang alim menyeleweng, jadi rosak agama. Ini zaman kita boleh lihat orang yang ada ilmu pengetahuan, orang yang belajar agama, belajar di luar negeri, ambil PhD dalam bidang agama, PhD doktor falsafah dalam bidang wahyu, dalam bidang usuluddin, tetapi bila balik ke tanah air menyesatkan orang. Rupa tak macam rupa ulama. Mereka duk berasa mereka ulama. Belajar pula dengan orang kafir, buat PhD dengan orang kafir. Tok guru orang Yahudi, orang Kristian, tak belajar dengan ulama-ulama. Bila balik mereka menyesatkan akan anak bangsa mereka sendiri. Mereka menjadi penjilat-penjilat pemerintah. Apa yang dibuat yang bercanggah dengan Islam, mereka akan cari dalil untuk mensyubahahkan, memberi kesamaran kepada rakyat bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah tidak bercanggah dengan Islam. Ni kerja dia. Ini kerja ulama-ulama yang tergelincir daripada landasan yang sebenar dengan bayaran yang sedikit. Apa yang sebenarnya sepatut diberitahu kepada orang disembunyikan kerana sayang kepada gaji hanya setakat 4-5 ribu saja. Kalau boleh jadi pesuruh jaya agama baru 4 ribu gaji, besar hak jual pasar minggu. Tapi dengan 4 ribu tu dia berasa dia telah dapat kekal hidup dalam dunia ni, boleh hidup lama. Dia menyembunyikan akan hukum-hukum Allah. Dia mengiyakan saja segala kata-kata ataupun apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berkuasa. Kalau benda tu salah di sisi agama, dia diam. Maka diam mereka ini, mereka akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Diam je. Kerana dah majikan dia, pemerintah yang melakukan kesalahan, tak kena di sisi hukum, dia diam sahaja. Kerana yashtaru nabihi samanan qalila, membelikan dengan yang demikian itu, dengan jual agama itu akan harga yang sedikit. Dia sembunyi agama, dia sembunyikan hukum, apa ayat yang ada dalam Quran, mereka tidak sebarkan kepada masyarakat dengan tujuan kerana nak menjaga atau meraihkan akan majikan-majikan mereka. Inilah orang-orang alim yang tergelincir, yang telah disediakan di akhirat nanti azab Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat pedih. Dan bantahan orang munafik, ini setengah daripada tanda runtuh agama Islam. Orang munafik berkeliaran dalam masyarakat Islam. Kita boleh rehat dengan mata kepala kita sekarang ini. Orang munafik ada di merata-rata tempat, boleh bercakap di mana-mana saja, bercakap dalam surat khabar, bercakap dalam TV, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang benci kepada Islam, yang memusuhi ulama, yang mengagung-agungkan barat, ataupun melebih-lebihkan akan dunia daripada perkara-perkara akhirat. Dia boleh cakap menentang Islam, menentang orang-orang yang nak melakukan Islam di dalam negara ini. Mereka ni orang yang munafik. Mereka semayang, mereka pergi ke Mekah, tetapi dalam hati mereka itu tidak suka kalau maknanya ulama-ulama diberi kuasa. Kerana bila ulama diberi kuasa, maka mereka tak dapat lagi nak melakukan kerja-kerja maksiat di muka bumi ini. Sebab tu benci sangat ke ulama-ulama. Rakyat pun
yang tak suka kepada perkara akhirat, yang gemar kepada perkara dunia, yang suka berbuat dosa dan maksiat, mereka tidak akan menyokong ulama-ulama. Kerana mereka sedar kalau mereka sokong ulama, maka mereka tak boleh nak berjoget, mereka tak boleh nak menari, tak boleh nak nak import lagi penyanyi-penyanyi daripada luar negara untuk berhibur di tempat kita ini. Memang ulama tak suka benda-benda lagu ni. Tak ada lah dia kata kalau ulama meretah lagi Bollywood memang tak boleh mari dah. Michael Jackson pun tak boleh masuk dah. Susahlah kita. Macam mana kita nak dengar orang joget? Inilah syirarul muluk li syirarir ra'iyah. Jahatnya kerajaan dengan sebab jahatnya rakyat itu sendiri. Rakyat itu jahat. Majoriti rakyat benci kepada Islam, maka Allah Ta'ala menangkan akan pemerintah-pemerintah yang benci kepada Islam. Bila majoriti daripada rakyat nak kepada akhirat, nescaya akan bangunlah pemerintah yang kasih kepada akhirat. Yang ketiganya, wa hukmul a'immah mudillin, dan imam ataupun pemimpin-pemimpin menyesatkan akan kita. Ini tanda dekat dengan ini tanda hancurnya akan rosaknya agama Islam. Pemimpin-pemimpin menyesatkan akan manusia. Orang-orang besar berkata-kata dengan lapah-lapah yang menyesatkan, yang merosakkan akidah, yang syirik. Tetapi perkataan-perkataan mereka ini laku di mata ramai. Kalau hak ulama cakap tak boleh. Kalau hak sesat, hak mudillin, hak jenis menyesatkan orang, memang boleh cakap lah. Ulama Dr. Harun Din tak boleh cakap dalam TV. Dan siapa boleh? Lim Keng Yik boleh cakap. Berok pun tak basuh. Boleh cakap. Bui mikrofon 5 nauti atas meja. Hak ulama tak boleh. Tuan Guru Ishaq Baharum tak boleh cakap. Walau 1 minit tak boleh. 1 minit tak boleh cakap. Kerana takut menyesatkan rakyat Malaysia. Dan siapa hak boleh cakap? Hak boleh cakap Siti Nurhaliza. 1 jam boleh nyanyi. Nampak? Inilah. Nampak? Daripada kerja tangan-tangan manusia yang jahat. Tangan-tangan yang fasik. Yang nak menghancurkan akidah umat Islam. Dengan cara disekat akan perkataan ulama daripada didengar dan dikumandangkan bermacam-macam lagu-lagu dan muzik untuk memudahkan sesat manusia ini. Kerana dengan sebab ada ulama lah, maka manusia sukar menjadi sesat. Kerana ulama sentiasa menunjuk manusia itu kepada jalan hidayah. Maka dengan cara disekat suara-suara ulama, maka mudah nak menyesatkan manusia. Inilah setengah daripada rancangan Yahudi akhir zaman ini ke atas negara-negara umat Islam, dengan dibantu oleh umat Islam sendiri yang bersifat nifak, yang bersifat munafik. Mereka dikata patah payah tumbuh. Memang dah, walaupun ada pengganti tak sama dengan Tok Guru dia. Kita nak cari sekarang macam tak usah kata macam Imam Syafi'i, macam Imam Hanbali. Nak cari macam Syekh Daud Fatani tak ada dah. Nak cari macam Tok Kenali pun tak ada dah. Semakin berkurangan. Tok Guru tu ada sama, tetapi ilmu tidak macam orang dulu lagi. Syekh Daud Fatani dikurniakan sebagai Al-Allamah Ar-Rabbaniyah oleh kerajaan Uthmaniyah Turki. Kerana banyaknya ilmu, Turki jemput dia, beri gelaran Al-Allamah yang tersangat alim. Ar-Rabbaniyah yang dibangsakan kepada ketuhanan, beri kepada dia. Tak ada dah zaman dia ni. Katanya Tok Guru, barang siapa yang mengaku dia ilmunya lebih kurang dengan Syekh Ahmad Fatani, maka orang itu gila. Syekh Ahmad ni orang tak banding dah dengan Syekh Daud. Kedian dah Syekh Ahmad ni, Tok Guru Tok Kenali. Tapi dia kalau orang kata dia lebih kurang dengan Syekh Ahmad kat guru, ilmu dia, orang ni nawak, orang gila. Orang yang rosak akal dah. Tok Kenali kau jauh lagi tak pandai nak banding dengan Syekh Ahmad. Pernah bercerita Tok Kenali, seorang ulama yang terkenal di Kelantan. Dia cerita, satu hari guruku Syekh Ahmad Fatani mengajak aku pergi ke Mesir, untuk menziarah negeri Mesir daripada Mekah.
Masa dia ikut Tok Guru aku ni, dia kata Tok Guru aku ni masa aku ikut, aku telah pun dibenarkan memberi fatwa. Tok Kenali boleh beri fatwa dah, kerana mengaji lama dah Mekah. Temanglah Syekh Ahmad sampai di Qahirah. Di sana ulama-ulama Mesir telah berjumpa dengan Syekh Ahmad dan ingin berdebat dengan beliau untuk menguji adakah benar seperti cakap-cakap orang, Syekh Ahmad ini memang hebat sungguh. Seorang ulama Melayu yang terbilang. Maka ditanyakanlah berbagai-bagai soalan kepada Syekh Ahmad dengan ditemani oleh Tok Kenali. Tok Kenali kata hari pertama faham lagi masalah, hari kedua, hari ketiga aku tak reti, bab dia cakap aku tak tahu. Tok Kenali kata masa tu dia mufti dah, boleh beri fatwa dah. Hari kedua dengan ketiga Tok Guru aku Syekh Ahmad berhujah dengan ulama Mesir, ilmu apa pun aku tak je dengar, tak faham. Ni nak khabar ilmu orang dulu-dulu. Dah. Allahu Rabbi. Dan hilang payah berganti payah nak ganti dah. Tak sama. Kita tak boleh nak harap yang akan ada nanti lebih hebat ataupun menyamai ilmu seperti guru-guru yang ada sekarang. Tetapi pada adatnya memang lebih berkurangan. Kerana manusia benda ni nikmat semakin banyak, maka nikmat agama semakin berkurangan lah. Kerana nikmat dunia semakin baik, semakin manis, semakin hijau, semakin comel, maka adatnya lumrah alam, maka nikmat agama itu semakin berkurangan. Orang dulu dia lebih kerana dia susah, kita jadi kurang kerana banyak kemudahan. Sebab tu tak sama. Orang dulu payah mengaji. Imam Syafi'i terpaksa tulis di tulang-tulang unta, tulis di kulit kerbau, kulit unta tulis, dobik dia punya pelajaran sampai penuh dalam bilik, tak boleh nak tidur. Ada macam kita mudah kita boleh beli, dia tak ada duit, dan makanan disedekahkan daripada cebisan-cebisan roti. Imam Syafi'i makan sehari, tak makan sehari, tak. Sebab tu dia boleh banyak ilmu, banyak dia boleh Tuhan beri kepada karamah kepada dia. 200 ribu hadis ingat dalam dada. Imam Hanbali 300 ribu hadis ingat dalam dada. Ibnul Mubarak ingat 1,200,000 hadis dalam dada. Kerana sesak, kerana payah, kehidupan yang sukar. Lampu tak ada rumah, lampu tak ada. Sekali orang bawa lampu, dia pun bawa lah kertas dia, pergi tupang kat lampu orang, tengok mata pelajaran dia. Bila orang tu berjalan balik, gelap pula dia, tak nampak pula. Kita terang-menerang, dalam akuarium pelawa ada lampu. Tapi tuan rumah wadduha pun tak reti nak baca, kerana terlampau terang. Sampailah suatu saat nanti permukaan bumi ini akan kosong daripada ulama. Memang akan kosong. Sekarang ulama ada pun orang tak ambuh. Orang tak ambuh dengar ulama-ulama ni. Kalau buat benda-benda kebajikan, orang akan kata. Nampak? Kalau buat benda-benda maksiat, orang suka. Orang tak kata, orang tak caci. Main di Terengganu, hak joget je 3 hari habis. Bukan kata hak pakai turun. Atas pada kijam mari. Kalau orang ngajar depan rumah tak ada semangat. Kalau bola daripada Kuantan turun Kuala Terengganu naik Bukit Jalil. Hebatnya umat Islam akhir zaman. Pemda dia nak tak tahu. Kalau mengaji tak apa. Semayang pun asal kena setengah mayang asal. Ini umat Islam terlampau banyaknya nikmat, Tuhan tarik balik nikmat agama. Jadi tak kuat mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada agama. Dan hilang payah berganti sampai suatu saat nanti permukaan bumi ini akan kosong daripada ulama. Maka pada masa itu sudah tidak berarti lagi kehidupan di dunia ini. Kerana ulama adalah pelita. Orang alim ni pelita. Dia yang mencerahkan akan kehidupan manusia sekalian, bukan orang lain. Kita ni nak menupang cerah dengan mana? Dengan orang kaya, dengan orang yang berkuasa. Orang ni nak kenal, orang ni nak baik. Sedangkan yang mencerahkan kehidupan manusia adalah ulama-ulama yang disumpamakan sebagai pelita-pelita. Kita tak ambuh, ulama tak kenal.
Nama benda ke ustaz kapumu pak ngajak tak tahu aku tak tahu nama benda. Dia tengok lalu kat rumah aku. Gitulah. Tak kenal. Padahal kapur dia. Tok Imam surah kat rumah nama benda. Tok Imam benda nama tak tahu kita. Jangan-jangan tengok lelaki. Jahil terus. Kalau Tok Imam tak kenal. Kalau ustaz tak kenal. Hak benda-benda agama tak kenal. Kalau lagu kenal. Kau teka lagu baru dengar sikit. Oh, suci dalam debu. Tak ada nyanyi. Berat kita. Sebab tu Nabi kata ramai tapi macam buih. Macam buih di laut air banjir. Tak ada kekuatan langsung. Tak ada benda. Kerana diperdayakan oleh orang Yahudi pagi, petang, siang, malam. Orang suruh ngaji dengan ulama', dia ngaji dengan TV 3 suku. Jadi tok guru dia. Orang suruh ngaji kitab Musalli, dia ngaji kitab utusan Melayu. Apa benda? Nombor toto ada apa ada. Suai buah tahu moh utusan Melayu. Ada judi belakang? Belakang ada keputusan toto. Tak? Ada tak? Keputusan toto. Jangan pegang tau. Basuh dengan air tanah tangan. Keputusan judi. Kita pergi buat tahu moh sak khabar. Boleh ke tak? Tak boleh. Kalau nak halusi lah. Tak? Nak tahu tak potong dok tu. Beli sak khabar bawa guting. Nampak? Tengok belakang atau tu guting tinggal kat sak khabar. Ni tinggal kemung potong poseng. Nampak balik ada keputusan judi. Kita orang nak tahu moh. Duk baca juga belakang judi. Sebang sawako. Tak faham. Tak boleh. Suai. Nampak? Kotor kan tu. Dosa besar. Walaupun kita tak judi. Tapi kalau orang berlalu kotor tu. Siap kat belakang. Bola-bola nampak benda. Baca kat depan dah. Tsunami. Nah. Bukan sini lah. Maka pada masa itu sudah tidak berarti lagi kehidupan di dunia ini. Tak ada orang alim. Tak ada. Akhir zaman orang akan bawa emas. Nak betul Fatihah. Tolonglah ajar saya Fatihah. Nak semayang sangat ni. Saya beri sekati mah ni. Tak ada orang nak ajar. Bolayang. Leni free pergi ngajar. Kita tak pun nak pergi dah. Tak apa dah. Nampak? Bola 12 hari tiket. Bahan di hujang pula. Oh, masuk belum garik. Nak ambil Said belakang tiangku. Apa punya bangang. Alam penuh dengan kesesatan. Memang sesat dah. Ulama' tak ada. Ulama' tukang tunjuk. Orang apa-apa benda, orang tanya ulama'. Ulama' pun tunjuk. Jadi tak sesat. Kerana ulama' ni pewaris para nabi. Kita tak tanya ulama'. Kita tanya cucu ulama'. Cucu reti apa? Anak dia tak reti. Nampak? Ilmu dia bukan saka. Kalau tu ayah jutawan, anak jutawan dah mati. Tapi kalau ayah tuan guru, anak belum tentu. Jurumiah tak ingat anak. Ayah tuan guru. Belum tentu. Ni cucu kau jauh lagi. Jahil terus. Boleh semayang menjadi tok imam. Tok imam kan ulama'. Ada faham? Tanya ulama'. Ulama' tu sendiri. Tanya orang yang bukan ulama', sesat lah. Melainkan benda dunia, orang tanya kepada benda-benda dunia. Tak, kita nak tanya maknanya semi berapa bit ni. Dasar tanya ulama' kan pergi jabat mufti pula. Ada masalah apa tu Haji? Tak ni nak tanya semua, saya nak besar tangga sikit. Nak tahu semi berapa bit. Dah payah tanya dah ulama', bukan kerja dia tu. Lepas tu tanya tukang seming. Nak tukar atak berapa keping setih, tanya tukang atak. Baru betul. Kena pada tepat dia. Ni siapa hak tanya hak benda hukum akal? Dia tanya orang bodoh lah TV. Tak tanya ulama'. Ini berat menanam. Jadi habis menjadi sesat. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, ta'awwazu billah min fitnatil abidil jahil wa fitnatil alimil fajir. Minta berlindunglah kamu dengan Allah daripada fitnah orang jahil yang beribadat dan fitnah orang alim yang jahat. Dia alim tapi jahat. Orang alim tak sokong orang alim. La ilaha illallah. Dia mengaji ilmu agama
Tapi dia sokong orang tak semayang. Dia menyebelahi orang minum arak. Dia menyebelahi orang yang engkarkan hukum Allah. Dia mengaji agama. Ni alim jahat ni. Ni dabar ni kena 2 kali seksa dalam api neraka. Orang akan tengok kayak gini. Di akhirat nanti, ustaz masuk neraka kau. Sekejut tengok. Guna pula ustaz masuk neraka. Nampak? Bukan mengaji Azhar itu, masuk neraka juga. Pasal menyebelahi orang-orang yang memusuhi agama Allah. Orang jahil sokong ulama. Dia orang mengaji ilmu agama, tak sokong ulama. Sokong alamat. Alamat nak buat mana? Manusia telah kehilangan nilai dan pegangan hidup. Tak ada nilai. Tengok dalam TV. Menyanyi. Nampak? Hak minat menyanyi, tengok tak tidur malam depan TV. Bintang pujaan. Nampak? Anugerah bintang popular. Depan TV. AJK masjid tengok kau. Nak buat guan ni. Pening habis. Time takbir ingat. Nampak? Time bintang popular depan kali. Jadi mabuk habis. Bukan pakar ni kat lain. Cerita ni Australia. Jadi hak manusia dah bila nak turun pertolongan Allah, tak turun. Kerana kita sendiri pun cokak semakin lagi. Dia main joget gitu, hak setan belaka tu big habis. Nampak? Laswi ada, Potiano ada. Atu Kopek tu big. Dracula dia macam-macam peseng. Rambut merah belaka dah. Joget tak ting macam anak kera dia, macam gebruk gila dia. Jadi kita minat benda-benda lagu tu. Pasal apa? Pasal hak Tuhan marah memang manusia berakhir. Kerana ramai orang minat, biasanya benda tu sesatlah. Kerana yang patuh dan syukur kepada Allah sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sangatlah hamba-hambaku yang banyak syukur kepada aku. Hak banyaknya kufur nikmat aku. Sebenarnya alim ulama lah yang memberikan makna dan arti kepada kehidupan manusia di permukaan bumi ini, yang menyuluh kegelapan manusia ini. Kerana kita ni nisbah kepada iman, terangnya iman, kita duduk dalam kegelapan, ditunjukkan oleh ulama-ulama, dapat kita tumpang dalam cerahnya cahaya iman. Ini semua adalah jasa ulama-ulama. Apabila seorang mufti nak mengharamkan akan apa benda ni, akan siaran-siaran ataupun nyanyian-nyanyian Bollywood dalam TV, maka rakyat ramai-ramai jawab, mufti tahu apa bab hiburan. Nampak? Dia jawab lagu tu. Rakyat ni, mufti secara ni masalah hiburan ni bukan benda agama. Tak usah patwa. Tak usah ganggulah kami minat hiburan. Tengok rakyat, dia punya sombong, bodoh pada lembu dia. Mufti tu nak tolong dia, ulama tu nak tolong fatwa, nak selamatkan dia daripada ditipu dengan hiburan-hiburan yang melalaikan. Dia tak sedar. Macam budak-budak kalau mak dia larang, dia kata mak dia bodoh. Pung kena langgar main motosikal, bahang tanah. Ada apa? Mati cokeng, putus kaki. Mak dia jangan laju ngak orang. Sogilah ramai-ramai gitu. Bahaya. Mak aku ikut apa, mak aku bodoh. Mak dia kata bodoh. Orang ni budak-budak tadi. Nampak apa ni? Gitu juga. Keluar dalam TV. Apabila dibebaskan semula, maknanya ditarik balik samang kepada beberapa orang yang mabuk di Bukit Bintang baru ni. Jadi Jawi kena tarik balik samang, ada kena tukar kerja, kena tukar jabat. Dia keluar pula dalam TV pok-pok dia. Akak tangan menang. Mana menang lah. Tengok kami ahli neraka menang. Mumda pok-pok syurga tak menang. Tengok kami buat maksiat, orang sokong belaka. Habis rakyat Malaysia tulis dalam surat khabar. Nampak? Sepatutnya jangan tahanlah mereka ini. Tak usah samanglah. Berilah kebebasan untuk berhibur. La ilaha illallah. Hak tu hak ramai. Hak tu lah imej Malaysia boleh. Hak dia kata Islam hak tu lah. Dia boleh nganjing pula dalam TV tu. Dia kat tangan. Seolah-olah mempersenda-sendakan akan orang-orang yang nak mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar. Tasawwurlah amal ma'ruf nahi munkar. Seorang tu pula dia tulis, anak bekas Perdana Menteri.
Dia tulis kerja nak tegah nahi mungkar, nak tegah orang buat maksiat ni kerja jahat. Kerja jahat. Nak larang orang berjoget, larang orang berzina, larang orang mabuk, ini kerja yang tidak ada tamadun. Jadi biarlah orang nak berhibur nak apa, dia penat lelah siang bekerja, malam nak mabuk sekejap jadi ke mana? Ini. Jadi mabuk habis dah rakyat Malaysia. Dulu keluar satu kenyataan, ibu bapa sebaik-baiknya jangan teranglah kepada anak-anak yang masih sekolah tentang neraka. Jadi terbantuk pelajaran mereka. Jangan terang hal neraka. Takut rosak akidah anak-anak. Dah terang apa? Terang hal-hal cerita-cerita lah untuk budak-budak. Buat pergi akademi tu, akademi ni, akademi tu. Latih joget, latih main bola hak tu. Hak neraka tak boleh. Takut tak pas dia kat lagi. Dan di Johor dia ada satu maknanya anjuran supaya budak-budak yang sekolah tidaklah dihantar ke kelas agama fardu ain pada waktu petang. Kerana budak ni letih dah belajar pelajaran akademik di sekolah, lagi petang pula kena pergi kelas agama, jadi menyeksakan budak. Keluar pula orang lain tambah lagi menyokong pendapat dan memberi sokongan. Maknanya asalnya dia nak hapuskan agama Islam, nak hapus, tapi dengan cara yang halus. Dengan alasan-alasan yang kalau kita fikir sekali mbah saja munasabah lah. Dah budak pagi letih dah balik pukul 2 petang, pukul 3 kena pergi pula kelas Quran, kelas apa. Jadi tak sahlah kelas agama ni, biar bila-bila lah. Biar hak akademik dulu. Dan kan awaluddin ma'rifatullah, agama dulu. Nampak akademik ni kediam, cari makan ni kediam. Dah ada ilmu agama penuh dalam dada, baru belajar masalah kemahiran hidup untuk mencari nafkah. Tu baru betul. Daripada Islam kita dak cari dulu hak dunia, tak ada peluang baru balik surga. Dah nampak tak ada cang dah 8 kali SPM dah bodoh letak atau pondok. Pondok apa? Bingung bangang kali. Lagi payah. SPM tak pas nak ngaji pondok kau dak gak. Kitab-kitab payah. Tak. Nak ngapa mantik, nak ngapa makni, badik pun semua payah. Dah mu 5-6 kali periksa tak pas baru nak atas sekolah agama. Duk surah pula tu. Surah habis mikrofon surah bahang habis. Ini masalah akhir zaman. Carilah dunia dulu, tak ada can dah dunia, beragamalah pula. Jadi agama tu nombor kediang semua. Kita kata Allahu Akbar nawak. Patut kita takbir sembahyang ad-dunya akbar. Kena gitu. Baru munasabah. Pun bukan pakailah kat lain. Allahu Rabbi. Daripada Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min asyrati sa'ah an yurfa'al 'ilm. Setengah daripada tanda dekat berlaku kiamat, diangkatkan akan ilmu, wa yaksural jahlu, dan banyak kejahilan. Kita bilang di dalam kampung kita ada 500 orang penduduk kampung. Berapa orang yang alim? Kita bilang. Hak pandai masalah agama. Hak boleh jawab kalau kita tanya lebih kurang bab agama. Minoriti ya. Minoriti sedikit sahaja. Tak usah ambil semua kampung lah. Kita ambil hak jemaah tak tinggal dah ni. Hak duduk sah depan sakmo. Kita tanya dia benda makna hukum syarak wada'i. Apa? Belalak habis mata-mata. Maknanya sedikitnya orang yang alim. Sedikitnya ilmu yang ada dalam dada manusia ini, ilmu-ilmu agama. Hak banyaknya ilmu dunia. Kalau bab akhirat, bab agama, memang kita akhir zaman ni tak boleh kata-mengata memang tak pandai lah. Memang kurang. Hak ustaz pun kurang, tak macam ustaz dulu. Tuan guru learning tak macam tuan guru dulu. Ulama learning tak macam ulama dulu. Apatah lagi orang awam, lagi jahil-jahil sungguh. Satu keluarga kita bilang keluarga kita. Kita isteri kita 2 orang, anak 7, 9 orang ni berapa orang ahli yang pandai dalam ilmu agama? Mungkin tak ada seorang, mungkin ada seorang. Kita bilang pula keluarga kita hak luar daripada rumah kita, campur dengan mak saudara, anak saudara, sepupu sepepeh, boleh 80 orang. 80 orang ni hak mengaji berapa orang? Hak cari harta siang malam berapa orang? Sebab itulah majoriti umat Islam akhir zaman adalah jahil. Orang jahil. Keliling kelalang kita
Tak payah nak tengok orang jahil. Yang payah nak tengok orang alim. Di akhir-akhir ini kita telah melihat gejala-gejala yang menunjukkan hampirnya zaman yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tadi, di mana bilangan alim ulama hanya tinggal sedikit sahaja sekarang ini. Tinggal sedikit. Sikit sahaja. Dan sikit ini pun orang tak berapa nak dengar. Tak berapa nak dengar. Dalam satu keputusan pilihan raya di Melaka, majoriti penduduknya 70% orang Islam. Seorang tuan guru masuk bertanding melawan dengan seorang Hindu. Maka menang hak Hindu ini. 30% sahaja daripada orang Islam yang memberi sokongan kepada tuan guru tersebut. 70% daripada umat Islam di situ memberi sokongan kepada Hindu. La ilaha illallah. Dia orang Islam tak sokong orang alim. Dia sokong Hindu. Tapi dia tak masuk syurga, tak boleh masuk. Melainkan api neraka. Na'udzubillah. Orang yang melantik orang-orang kafir ini sebagai pemimpin-pemimpin mereka, mereka akan berserta dengan kafir-kafir ini dalam api neraka. Kita boleh lihat nanti. Nampak? Di dunia ni hina dah. Hina dah dalam dunia. Duduk dengan orang-orang fasik pun telah hina. Apatah lagi bersekongkol dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang kafir. Lagi pula hina. Kita tak duduk kat ulama' tu hina dah. Apatah lagi kalau lawan ulama'-ulama', maka lebih hina kehidupan kita. Di akhirat nanti Tuhan sediakan azabun alim. Azab yang tersangat pedih, yang tidak mampu ditanggung oleh macam mana pun gagah seorang manusia ini. Ibnu Mas'ud berkata, alaikum bil ilmi qabla an yuqbada. Sentiasalah kamu menuntut ilmu. Yang carilah ilmu banyak-banyak sebelum ilmu itu diambil balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajarlah sungguh-sungguh ilmu agama. Tak usah bimbanglah dengan rezeki dalam dunia ni. Kerana Tok Cha tu menyembah Tok Pekong kenyang makan pagi petang. Dah kita yang menyembah Allah takkan lapar. Tok Cha duduklah ketik tau. Hak tiga lain atas daya. Nampak pagi petang makan kenyang. Kita menyembah Allah 5 kali sehari solat bimbang dengan rezeki. Dah nampak jalan. Orang kafir, orang pangang, sembah pokok kayu, kenyang dia, pagi makan sekor, petang sekor tupar. Molek-molek ada, dok lapar sikit pun. Orang asli, orang Batak. Tak ada bersekeping pun kad kredit. Selit pinggang dia. Tak ada kenyang dak. Siapa masa mati tak? Kita orang beriman kepada Allah, sok rezeki. Takut kepada manusia. Takut tak cukup makan. Takut bila-bila ekonomi merosot. Duk takut benda lagu tu. Tak usah takut benda hak Tuhan jamin dah. Nampak? Tugas kita hak Tuhan suruh ni. Hak tu yang kita kena tekan. Berkata Syekh Athaillah, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi fi qalbi minka. Kamu duduk bersungguh-sungguh sangat cari, kejar kepada rezeki yang telah Tuhan tetapkan, dan kamu cuai daripada perintah-perintah yang dituntut ke atas kamu, adalah bukti butanya mata hati kamu. Hak Tuhan tetap dah. Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah, dia yang menjamin rezeki kita. Bukan saja kita, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada sesuatu pun yang merayap di atas muka bumi, illa 'alallahi rizquha, melainkan atas Allah yang menjamin akan makan minumnya pagi petang. Kita yang beriman kepada Allah, bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbang dengan masa depan, takut tak cukup makan. Tak usah heranlah. Kalau mati pun adalah satu hadiah bagi kita. Kerana dengan mati dapat berjumpa Allah. Dan penyakit takut mati inilah penyakit yang melanda umat Islam akhir zaman. Takut kepada mati dan panjang cita-cita. Kalau benda hak bahasa dunia jadi rajin, kalau hak akhirat berasa tak rajin. Kalau nak gotong royong, tanya lu nasi minyak ke nasi kuning. Makanan lu. Hak tu agenda penting. Nampak? Kerja-kerja juga nak tahu makan buat ke tak. Ini akhir zaman. Hak tabarak tak ada. Nak tolong tak ada. Suka rela semulalah.
Wa qabduhu zahabu ahli wa alaikum bil ilmi fa inna ahadakum la yadri mata yuftaqaru ilaih. Hendaklah kamu sentiasa mencari ilmu, kerana ilmu itu akan hilang dengan hilangnya orang yang alim. Bila tak ada orang alim, pergi bersama-samanya ilmu dalam dada dia. Orang tanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apakah harta yang tidak dapat dicuri oleh orang? Sayyidina Ali jawab, ilmu. Kitab boleh curi, ilmu dalam dada tak boleh curi. Al-ilmu fi sudud. Ilmu ni dalam dada. Kita belah dengan kapak dada Tok Guru, nak ambil ilmu tak boleh. Tak jumpa cari. Tak ada. Kerana dia bersama-sama dengan ulama. Pulang ke rahmatullah, balik menemui Allah dengan ilmu dia. Maka kalau kita tak mengaji dengan ambil ilmu dia banyak-banyak, maka ilmu di atas muka bumi ini akan semakin sedikit, semakin hari semakin sedikit. Maka janganlah kita memada dengan sedikit. Kita belajar 3-4 tahun tu berasa ke banyak. Baru 4 tahun belajar BA Honors, makbul je berasa ke lebih dah, berasa ke banyak dah. Zaman apa benda ni, Tok D Fatani orang mengaji 25 tahun, masa tu dikira budak baru. Zaman Tok D Tani, dia cerita kalau orang mengaji masa tu 25 tahun nadah kitab, dikira budak baru. Kita 5 tahun berebut nak ditak imam hal tu, berasa ke lebih dah, berasa ke banyak. Jangan memada dengan sedikit, kerana ilmu terlampau luas, banyak ni. Dan ilmu agama ni kalau kita belajar banyak, dia tak speed dada. Kalau harta kalau banyak, jadi sakok rumah. Mula-mula duduk rumah tu murah beli, boleh duduk, boleh jalan, anak-anak boleh main kita dalam. Masuk 2 tahun dah boleh main dalam rumah. Dah mak ubuh payang, ubuh tu, ubuh ni, ubuh perabuk, jadi sakok. Tapi kalau ilmu agama kita belajarlah, tak menjadi sesak kalau banyak, tak jadi berat, kerana dia cahaya yang sangat terang. Cahaya ni kita ubuh cahaya dalam satu baldi yang kecil, kita suluh 10,000 lampu pecek pun tak pecah baldi. Dia jenis cahaya, tak jadi apa. Syarat ilmu yang benar. Kalau ilmu karut, rasa banyak sikit jadi sesak dah, jadi pening kepala. Ilmu nak kaji Tuhan, tak ada orang suruh. Ni nak kaji Tuhan ni jenis apa? Hakikat sebenar-benar Tuhan, nak mengaji juga. Orang kata jangan. Lah kaisahan jalan, biar jalan, bawa erik-erik besi. Kerana benda yang orang larang nak belajar juga. Tafakkaru fi khalqillah. Mu nak belajar, nak kaji, kajilah kejadian-kejadian makhluk Allah yang Tuhan cipta ini. Di sana banyak ilmu-ilmu. Jangan kaji tentang Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Janganlah kaji nak fikir tentang zat Allah. Ramai hak gila. Ada orang kata jangan belajar banyak ngak. Nampak jadi sesat dah. Tak jadi sesat ilmu agama. Dah jadi sesat tu, belajar ilmu sesat, jadi sesat. Tak sebanyak ngaji sehari sesat lalu. Nampak? Sepatah itu guru kata, dak ayah niat mayang. Dak ayah semayang pakai niat je. Niat, dak ayah rokok sujud, sah semayang. Aku niat semayang zuhur, belah-belah cedung, sah mayang. Itu ilmu sesat hak tu. Kalau ilmu betul, belajarlah banyak mana pun. 40 hutih kitab sehari, dak pecah dada. Takut kita jenera atas kitab, tu saja. Dan usaha untuk melahirkan pula tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengadakan sebagai pelapis anak-anak muda untuk menjadi ulama-ulama di masa depan nanti memang ada, tetapi sambutan kurang lah. Sambutan kurang. Tak ramai orang sambut. Kalau hak atau anak sekolah agama pun tak ada arah. Tak ada arah rata tak. Tak ada lah, maknanya sungguh-sungguh tak ada. Kalau kita nak kaji atas seorang-seorang, berapa orang anak di atas sekolah agama, nampak, maka keputusan yang akan keluar amat memalukan. Sekurang-kurangnya dia adalah penyokong perjuangan Islam di Malaysia. Dia ada seorang anak atau di sekolah agama, 6 beradik di atas seorang. Ini masalah. Tapi sini tak lah, kat lain. Itu tu hak ahli sama hidup. Bukan hak cotek duduk atas pagar. Hak ahli sama hidup, hak tepik berkembur air dia takbir.
Dia pakcik kuat-kuat nak takbir apa orang atau sekolah agama ni. Tak ada seorang 8 beradik. Nampak? Ini masalah. Kurang-kurangnya kita ada 5 orang anak. Seorang nak jadi engineer, seorang nak jadi arkitek, seorang nak jadi doktor, seorang nak jadi pegawai takbir, hak kelima ni nak jadi hufaz, nak jadi hafiz, nak jadi ustaz atau sekolah agama seorang. Bukan mesti 5 beradik. Atas 5 ni seorang sudah ngaji pondok. Tak, ada juga ni tak 5 beradik. 9A belaka nak. Semua nak jadi doktor. Lala pernah di hospital cocok dalam larak. Sungguh tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Kita beritahu kepada pemuda-pemuda sebagai penyokong gerakan haraki. Kita beritahu apa yang beri serma atau sekolah sekular, sekolah kebangsaan, ambil lah seorang anak awak atau sekolah agama. Awak ahli seumur hidup. Tak layang sekarang, tak ambuh atau sekolah agama. Macam mana Tuhan nak beri pertolongan dan kemenangan? Jangan marah. Benda betul. Kita tak minta semua 10 beradik ni, tak seorang je. Nak hak tu juga. Hak kurikulum sekular. Jadi kurang-kurang ada kat seorang sebagai penyuluh dalam rumah kita baru betul. Kita tepik kuat sangat. Lepuk atas dahi Amu Siti. Pondok-pondok dan sekolah agama kurang mendapat perhatian daripada cerdik pandai. Tambung ngajar pondok, madrasah dak gok. 350 gaji, dak gok cetong. Faham? Nak 1,006. Boleh kelek nak book ni. Baru suka. Ibu bapa pun dah beri perhatian kok tengok sekolah-sekolah agama. Tok guru mari rasmi. Penyokong tak tahu nak. Tok guru mari rasmi. La ilaha illallah. Dia tahu kat mana kok? Kat Mutu Sami, Cikgu Ling, Cikgu Leong. Padu kok? Jubah molek dah pakai. Ayo. Sebeh besar lengan dah katulah kereta. Tamu harta juga sekolah agama. Ini masalah. Ini betul balik. Betul balik. Beranak baru pula. Anu nak balik dah. Terbabah habis dah. Dah boleh beranak lagi. Dah tua. Cari bini baru seorang. Dia kena begitu. Takkan sekali. Itu imam mari di rumah. Kurang-kurang 2 kali selipar. Pakai sebelah. Iyak jalan. Dia pakai 2 belah. Betul tak? Tu buat tak sekarang. Mereka banyak mengutamakan pengajian di bidang urusan keduniaan yang dapat meraih keuntungan harta benda dunia. Allahu Rabbi. Pengarang ni. Saya tak kata ni lah kitab. Dia kata gitu lah ke tak? Anak dia tu jadi sahan dunia, bukan sahan akhirat, sahan dunia. Dia nampak dah kuat anak dia kat gini. Hak ni doktor lagi, memang doktor. Tak salah, tapi dia tak nampak seorang pun untuk akhirat. Untuk jadi ustaz, untuk jadi tok guru, untuk jadi hafiz. Tak ada tu. Dia nampak ni, ni kat gini 1,500 balik UKM. Tak ada aku 200. Tak. Dah nung kerja dah nung, baru boleh kerja. Tubik UPM boleh aku 200. Duk bilang dah pecing aku 600 dah. Ayah duk bilang tak. Nak tu dia nampak tu. Tak salah, betul. Jadi kena ada, mesti ada arkitek, mesti ada jurutera, mesti ada engineer, mesti ada ni benda-benda, mesti ada benda-benda lagu tu. Tapi seoranglah untuk agama. Tak, sebagai tanda sokongan kita kepada apa benda institusi agama. Sebagai pelaburan anak kita akan menjadi dalam ramai-ramai beradik, dia boleh tolong tahlil, boleh tolong ratib, boleh tolong baca Quran, boleh tolong mandi mak dia bila-bila. Nak suruh arkitek mandi mayat, dia mandi junuk dah uti. Ini masalah. Ini kita betul semula. Nampak? Hak kita salah-salah hak lepas tu istighfar kepada Allah kerana kita terikut-ikut dengan gaya orang hak ramai ini. Semua nak meraih harta benda dunia belaka. Kalau ngaji akhirat, ngaji kat pondok ni tak boleh siji. Dah tak boleh siji nak akan apa? Nak akan apa? Dia main. Semayang dia tapi dia kata nak makan apa?
Dia semayang. Pendanya semayang tak tahu. Tak? Kalau kita labur pada jalan Allah, tak pernah sia-sia. Kerana janji Allah Ta'ala semua adalah betul belaka. Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menyalahi janjinya. Nampak? Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah, Allah Ta'ala akan beri kelepasan kepadanya. Inilah keadaan masyarakat kita di hari ini. Oleh itu perlulah kita memikirkan hal ini dan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Akan kekusutan akhir zaman ini, iaitulah di mana ulama semakin berkurangan, tetapi sekolah-sekolah agama pula kita tak beri sambutan, dengan kita tak hantar anak cucu kita, walaupun tak serema seorang dua dah jadi dah. Kalau kita laburkan pada sekolah-sekolah agama, biarlah dia tak ada kerja apa pun, dia jadi orang ngajar bila-bila, tak apa dah, kita tanggung dia, tak apa dah, kita ada lagi ni dah. Kalau kita mati Allah Ta'ala hayyun la yamut, tidak mati, hidup lama-lama. Akan adalah rezeki kepada siapa-siapa jua pun. Orang minum arak kenyam menyanda. Orang kaki joget bucik perut-perut makan roti canai. Dah kita sekolah agama takut apa? Takut kepada dunia. Dunia ni barang sekejap. Habis-habis lama 60 tahun ya kita. Ini mudah, ini 40 senyap. Tak nanti 80 ni jarang-jarang ni. Dulu duduk 3 bulan. Dok cakap nak tukar pamper. Dok mati-mati mana tu? Dok nanti terang. Duduk Johor dak cakap nak ambil cuti dah. Dak mati juga tak pi. 3 tahun baru mati. Allah Taala hapus dosa dulu. Kafarah dulu. Nyemarah berkebuk dah dia anak cucu baru mati. Nak hapus dosa dia. Lah ni senyak pandai abalah. Balah ni mati malang kan? Senyak Ambo tang marang dengan kita duk makan kepuk, tang marang, malam mati. Ini sekejap. Tu bahasa situ, bahasa ambil sekaligus sebuah kereta. 6 beradik habis sebuah kereta. 7 sekeluarga habis kacil. Serikut. Nampak? Sekejap. Kita mana ada expired date? Kita tengok atas tekok belakang, nampak? Tarikh mati 25 bulan 8 2007. Boleh tahan kira. Cuma tengok aku mati bila. Tengok. Boleh tahan kira gitu. Boleh nak beramal. Kakak nak mati, cari piti 4,000 duduk Mekah. Boleh tahan kira. Ini dalam senyap. Nampak? Maka kita duduklah dalam kerja-kerja Islam semua, supaya bila kita mati, mati dalam Islam. Tak mau mati dalam hadari. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada tak? Ada? Tak ada dah, insya-Allah kita sambung bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum.